Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita semula di siri pembelajaran digital Sabah English Aspiration Society. Saya Muhammad Kamarudin bin Albu Hamid. Pada video kali ini saya akan berkongsi pengalaman saya dalam pengajaran menggunakan aplikasi WhatsApp. Video ini merupakan salah satu video siri pembelajaran digital Sabah English Aspiration Society. Mohon untuk subscribe channel ni, like dan share video ni. Sebelum saya berkongsi tentang pengalaman saya menggunakan WhatsApp dalam pengajaran, mari kita sama-sama bincang perbezaan antara pengamal online teaching dengan pengamal emergency remote teaching. Penerangan terperinci tentang emergency remote teaching boleh dirujuk dalam rujukan ini. Okey, siapa dia pengamal online teaching? Mereka ni merupakan mereka-mereka yang telah mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam online teaching. Bukan sahaja pada masa sekarang tetapi sebelum kecemasan berlaku. Yang kedua, mereka ini telah mempunyai kemahiran-kemahiran yang cukup banyak tentang teknologi pengajaran dan juga pengajaran dalam talian. Dan yang ketiga, mereka ini mempunyai asas-asas pengetahuan tentang pengajaran menggunakan teknologi dan juga online teaching. Okey, mari kita tengok pengamal emergency remote teaching. Pada asalnya mereka ini merupakan pengajar yang biasa menggunakan teknik pengajaran secara bersemuka. Tetapi disebabkan oleh pandemik, disebabkan oleh kecemasan, contohnya COVID-19 yang berlaku sekarang ini, maka mereka terpaksa menukar. Okey, mereka dipaksa dan terpaksa menukar teknik pengajaran yang mereka biasa, iaitu face-to-face, kepada online learning. Jadi mereka ni pada asasnya kurang pengetahuan ataupun kurang pengalaman tentang pengajaran dalam talian. Okay. Kurang mengetahui tentang kemahiran ataupun kurang kemahiran tentang pengajaran menggunakan teknologi dan juga teknik-teknik pengajaran dalam talian, dan seterusnya mereka ni juga kurang asas-asas pengetahuan tentang cara-cara pengajaran menggunakan teknologi dan juga atas talian. Jadi kita dah tengok beza antara pengamal online teaching ni yang mana mereka dah start guna benda ni sebelum, dan emergency remote teaching mereka ni adalah mereka wujud pada masa kecemasan sekarang ini. Okay, let's go to our topic here, which is online learning experience sharing. Dalam video ni saya tidak akan menerangkan secara terperinci tentang WhatsApp, macam mana kita guna dalam pengajaran-pengajaran, sebab maklumat secara terperinci boleh dirujuk di dalam video-video yang ada di YouTube. Ada banyak ni, jadi bolehlah kita rujuk kalau kita nak tahu tentang pengajaran menggunakan WhatsApp ini. Okay, let me start sharing my experience first. Sebelum kita mulakan kelas kita kena post ataupun kita kena hantar kepada pelajar perancangan pengajaran kita pada hari tersebut. Ini contoh kelas aktiviti saya pada minggu lepas. Okay. Kelas 2 jam untuk pelajar-pelajar tahun 3 kejuruteraan kimia. Saya akan mula dengan mengambil kehadiran secara online. So, student will scan the QR code for the attendance. Selepas tu dalam masa 5 minit akan ada perbincangan, akan ada presentation. Okay, selepas presentation akan ada discussion menggunakan Google Jamboard, dan saya juga telah assign beberapa team yang akan buat presentation tersebut. Selepas 1 jam, dan kita akan ada tutorial menggunakan WhatsApp. Dan selepas tu saya akan buat closure. Jadi saya akan bincang secara terperinci pengalaman saya dalam mengendalikan tutorial, perbincangan dalam tutorial menggunakan WhatsApp. Sebelum kita nak memulakan soalan, kita kena pastikan yang kita bagi masa kepada pelajar untuk get ready, untuk mereka bersedia. Dalam kes ni, dalam contoh ni, saya bagi 3 minit supaya student boleh bersedia. Dan selepas 3 minit, okay, lebih kurang lah, macam ni lebih kurang lah, dan baru kita akan tanya soalan yang pertama. Bila kita start bagi soalan dalam WhatsApp ni, kita jangan tunggu sampai semua pelajar tu menjawab.
Bayangkan kalau kita ada 50 pelajar, 60 pelajar. Jadi kalau kita nak tunggu mereka semua ni menjawab, bayangkan berapa banyak masa yang akan terbuang. Selain daripada itu, kalau semua menjawab, bayangkan berapa banyak penuh kita punya WhatsApp space tu, ruang dalam WhatsApp tu akan jadi penuh. Jadi susah kita untuk nak scroll up ataupun nak scroll down kalau nak tengok balik apa jawapan-jawapan pelajar ni. Okay. Bila pelajar dah start bagi jawapan, dan kita akan start arguing ataupun start asking question. Okay. Dan yang paling penting, jangan bagi jawapan dia. Okay, jangan bagi jawapan dulu. Biar kita start provoke student untuk bagi jawapan yang kita nak. Okay, in this case, saya tanya beberapa soalan lagi sampailah mereka dapat menjawab soalan ini. Okay, dan selepas tu saya akan saya tanya soalan yang seterusnya. Okay, bila saya dah rasa puas hati, ada lebih kurang 10 ataupun 20% pelajar menjawab, selepas tu saya akan bagi beberapa penerangan secara ringkas. A short description about how to find the answer. Okay, dalam kes ni, saya dah tunjuk macam mana cara-cara untuk mendapatkan jawapan. Okay. Dan pastikan juga bila pelajar dah post jawapan mereka, kita kena check. Contoh, this is wrong. Okay. Sebab pelajar ni dia tak menjawab seperti yang dikehendaki. Okay. Dan bila dah rasa puas hati, dan baru saya akan tunjuk the detail step by step to find the answer. Okay. Dan selepas tu baru saya akan tanya soalan yang seterusnya. Okay. Ada 10% menjawab, dan baru saya tunjuk cara untuk mendapatkan jawapan dia. Okay. Lepas tu, ada seorang dua dah dapat jawapan yang betul, dan kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay. Sambil-sambil tu bolehlah kita bagi penerangan macam mana nak dapatkan jawapan. Okay. Ada 2 ataupun 3 dah menjawab, dan kita tanya lagi kalau betul ataupun tak betul. Okay. Contohnya pelajar ni dia rasa jawapan dia betul. Salah, sorry. Yang sebelum ni apa yang dia dah bagi tu adalah salah. Dan dia pun setuju, dan jawapan dia tu salah, dan dia buat pembetulan dan dia bagi jawapan. Okay. Dan kita akan teruskan tanya soalan sampailah at the end of the tutorial. Okay. Dan selepas tu kita kena bagi penutup. So, contoh dalam kes ni saya bagi very simple closure sebab student pun masih lagi try to get the solution. Okay, apa yang paling penting dalam pengajaran, dalam pembelajaran menggunakan WhatsApp ni? First, kita kena buat perancangan. Yang kedua, kita kena aktifkan, make sure kita boleh aktifkan pelajar tu untuk menjawab soalan. Dan yang ketiga, selepas tu kita kena bagi penutup. Okay, itu sahaja daripada saya, perkongsian pengalaman saya dalam menggunakan aplikasi WhatsApp dalam pengajaran dan pembelajaran. Terima kasih atas perhatian. Saya Muhammad Kamarudin Abdul Hamid. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.